Anda masih bergaji dan anda dapat moratorium 6 bulan. Apa nak buat dengan duit itu semua? Let's analyze. Wow, dapat moratorium, duit makin banyak. Nak beli smartphone, nak beli sofa baru, nak beli laptop baru, nak tukar rim kereta, nak buat workstation yang gempak. Hey, jap, dengar dulu. Buat 5 langkah ni dulu sebelum anda bakar duit anda. So, how much do you think a person can actually save from a moratorium? Mari kita kira. Sebagai contoh, kita merupakan seorang penjawat sektor swasta yang masih bujang lagi. Let's say gaji bulanan kita adalah RM5,000 dan kita mempunyai komitmen pinjaman bulanan. Rumah RM1,500, kereta RM800 dan juga pinjaman peribadi RM700. Jumlah komitmen bulanan kita adalah RM3,000. RM3,000 didarabkan dengan 6 bulan, kita dapat mengumpul RM18,000. Jika dibandingkan dengan gaji anda iaitu RM5,000, ia akan membentuk 360%. Apakah yang wajar dilakukan oleh anda? Langkah yang pertama, sediakan dulu dana kecemasan. Yes, it is a lifeline. Macam-macam kecemasan boleh muncul. Contohnya, kerosakan kereta, kerosakan rumah dah repair, kena buat juga, betul? Kecemasan medical, kita jatuh sakit ataupun anak jatuh sakit, kita terpaksa tanggung perbelanjaan yang tu. Itu adalah satu dana kecemasan juga. Tetapi, kecemasan yang paling ngeri adalah apabila kita hilang kerja. Kenapa kehilangan kerja adalah sangat kritikal pada musim pandemik ni? Mengapa ramai rakyat Malaysia yang telah mula risau dengan perkara ini? Now, mengikut laporan daripada HRM Asia, lebih 1 juta rakyat Malaysia mungkin kehilangan kerja sekiranya Malaysia menjalankan full lockdown. Satu laporan terbaru daripada The Malaysian Reserve menyatakan bahawa rakyat Malaysia lebih takut akan kehilangan kerja daripada kena COVID-19. Seriously? Ini disebabkan oleh cabaran yang menanti sekiranya seseorang itu kehilangan kerjanya. The storm that awaits after the rain. Betul ke kerja yang ada di pasaran sudah makin berkurangan? Data daripada Jabatan Statistik Malaysia menyatakan bahawa sejak pandemik, jumlah kerja dari tahun ke tahun dalam Malaysia telah berkurangan sebanyak 130,000. Chief Statistician menyatakan bahawa kekurangan ini adalah disebabkan oleh satu, kekangan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan, dua, bilangan jumlah kes COVID-19 yang semakin meningkat. Now, on top of that, GDP negara juga telah terjejas disebabkan oleh lockdown. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ekonomi negara tidak lagi sihat. Apabila perniagaan dalam negara tidak berkembang, maka peluang pekerjaan juga tidak akan banyak. Inilah yang membimbangkan. This means that if you lose your current job, the probability for you to get another job is actually getting lesser. Ekonomi tak menentu, pergolakan politik pula, dan tambah lagi jumlah kes COVID-19 baru dalam negara yang semakin meningkat. So, it's like a war zone outside there. Bukannya kita nak pergi bunuh orang, tapi kita jangan terkorban cukuplah. Kalau anda ingin lebih tahu tentang apakah risiko keadaan ekonomi dan politik pada kewangan peribadi anda boleh rujuk kepada video saya yang sebelum ini. Langkah yang kedua, selesaikan hutang-hutang jahat dulu. Hutang jahat adalah hutang-hutang yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Ialah hutang-hutang yang kita buat masa kita happy dululah. Hutang kad kredit, hutang peribadi, masa kita swipe dululah. Sebenarnya kebolehan untuk kita mendapatkan hutang-hutang ini telah mendorong kita membuat perbelanjaan melebihi kemampuan kita. Dulu dah belanja, dah enjoy, sekarang terpaksa bayarlah. We all work for the banks now. Kadar faedah hutang kad kredit adalah memang tinggi. On average, 12 ke 18% setahun. So, hutang kredit adalah salah satu hutang yang boleh mengenakan bunga atas bunga. Gila! Kalau anda terpaksa defer payment anda, masalah kau. Kalau anda leka, hutang-hutang kredit boleh membuat anda muflis. Kita rujuk kepada satu laporan di Rojak Day. 40% daripada rakyat Malaysia yang muda
muda telah berbelanja melebihi kemampuan mereka dan mereka mempunyai hutang kad kredit yang terlalu tinggi. Nah, Menteri Kewangan juga pernah menyatakan data daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 47% daripada rakyat Malaysia yang muda mempunyai hutang kad kredit yang tinggi. Kalau anda ingin lebih arif tentang penggunaan kad kredit, anda boleh tengok video-video daripada Dr. Adam Zubir dan juga Aziz Riyadi. Saya ada share link kat description. So this is my personal sharing on credit card. The reason why yang saya dapatkan credit card saya sendiri adalah untuk membuat perbelanjaan yang kecil-kecil sahaja. Contohnya tong minyak, beli barang runcit, untuk perbelanjaan harian. Saya hanya membuat hutang-hutang yang saya mampu bayar at the end of the month. So another reason is because of the cashback feature. Dalam package sesetengah credit card, dia ada offer cashback, iaitu very small percentage of the money that you have spent will actually be given back to you. Sebelum kita pergi ke langkah yang ketiga, supportlah anak Malaysia ni. Tekan button subscribe tu, tak rugi apa pun. Langkah yang ketiga, pelaburan. Yes, pelaburan bergantung pada tahap risiko yang anda boleh ambil. Kita akan discuss the top 3 yang paling bagus. The top 3 yang saya suka. Anda bolehlah melabur kecil-kecil dulu. Contohnya, pelaburan saham dalam Bursa Malaysia. Kita tengok contoh sikit. Ready? Anjur Resources Berhad, syarikat yang terlibat dalam sektor besi dan juga produk yang berkaitannya. Pada 16 November 2020, harga sahamnya adalah 70 sen. Pada 6 Mei 2021, harga sahamnya telah melonjak sebanyak RM3. Dalam masa 5 bulan sahaja, that's around 328%. Kalau saya masukkan 10,000, sekarang sudah jadi 42,800. Lagi satu contoh, syarikat Genitech Teknologi Berhad yang terlibat dalam factory automation. 5 Januari 2021, harga sahamnya adalah RM1.80. Tapi pada 6 Ogos 2021, harga sahamnya adalah RM24. Dalam 7 bulan lebih saja, that's a whooping 1,230% return. Kalau anda masuk 10,000, sekarang sudah jadi 130,000 lebih. Mantap tak mantap? Tapi of course, with high return comes very high risk. And anda memerlukan ilmu yang luar biasa. Jangan takut, ada ramai sifu saham di luar sana. Setiap sifu saham ni mempunyai teknik yang masing-masing. Mereka ada diorang punya rules and regulations. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dalam saham, apa strategi mereka, macam mana nak identify counter yang bagus, yang teruk, yang tak boleh pakai. So, sebelum anda menceburi pelaburan saham ni, dapatkan ilmu dulu. Carilah, ada banyak dekat internet. Dekat YouTube pun berlambak. Next, pelaburan hartanah. Trend keseluruhan harga jualan rumah dalam suku pertama 2021 mencatatkan penurunan 1.79% berbanding suku sama tahun lalu. So perhaps this could be the right timing because nobody wants to buy house during a pandemic. So kalau tak ada pembeli, maksudnya harga-harga rumah ini akan jatuh. Sebab orang yang memegang rumah kadang-kadang mereka juga perlukan cash. Tapi the problem is cash mereka ni sangkut dekat dalam hartanah. So, mereka jual di bawah market value. Tapi, kalau anda bukan jenis yang suka ambil risiko, takutlah. Saham, high risk. Hartanah, complicated. Tak apa, there's always unit trust. So, unit trust is simply a collection of fund which is managed by a professional fund manager. Yalah, kamu dengar perkataan trust, kamu dengar perkataan professional manager, maksudnya duit anda tu secure lah. Tak adalah banyak risiko kat dalam tu. Kurang memeningkan lah. So, strategi is very simple. Invest, tunggu dan lepak. Chill. Untuk ketahui dengan lebih lanjut, anda boleh tengok video-video daripada Mr. Money TV. Saya ada sertakan link description kat bawah. Langkah yang keempat adalah untuk mewujudkan income stream yang baru. Yes, langkah ini adalah yang paling mencabar. Ramai di kalangan kita yang ingin jadi bos. Tapi selalu cakaplah, saya tak ada peluang nak jadi bos. Saya tak ada duit untuk labur. Jadikan duit moratorium ni, duit pelaburan kecil anda untuk anda memulakan sesuatu. Tak daripada kecil dululah. Even kalau kita tengok syarikat agregasi, contohnya macam Tesla, Apple, Facebook, Instagram, Grab,
Semuanya telah start daripada kecil dulu. Sila luangkan masa anda untuk menonton video-video daripada channel Financial Faiz mengenai tips-tips untuk berniaga berkecil-kecilan dahulu. Saya ada sertakan links di bawah juga. Last but not least, ketepikan sejumlah kecil daripada jumlah duit moratorium itu untuk perbelanjaan keluarga anda. Utamakan kebahagiaan mereka. Jangan lupakan nafkah ayah dan ibu. Kalau suami suka jam tangan yang baru, belikanlah. Kalau isteri nak oven yang baru untuk buat kek yang lagi sedap, belikanlah. Kalau budak-budak nak minta alat permainan yang baru, belikanlah. Kalau kawan tengah dalam susah, dia nak pakai duit sikit, tolonglah mereka. Kongsikan rezeki anda dengan ikhlas. Jangan abaikan hak silaturahim keluarga anda. Buatlah mereka happy supaya hidup anda juga happy. Itu saja untuk video kali ini. Kalau anda rasa video ini betul-betul bermanfaat untuk anda, jangan subscribe pula. Sila tekan like dan subscribe. Berilah sokongan anda. And I'll see you in the next video with more info to come. Saya Harin dari Duitku TV. Bye-bye.